النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمل بالخير ya karim. Amma ba'd. Pertama-tama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita di hari ini. Kita masih lagi dipimpin masih lagi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kan kita dapat lagi menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, mudah-mudahan dengan duduknya kita dalam majlis ni, kita dapatkan bekalan untuk dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ni, dan juga mudah-mudahan pahala, ganjaran, rahmat, berkat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang mana kita akan bawa kepada alam akhirat sana. Berhubung dengan pengajian kita yang terdahulu, iaitu kita menceritakan tentang kisah-kisah para anbiya, para nabi-nabi, para rasul-rasul, yang bermula daripada Nabi Adam AS seterusnya sampai kepada Nabi Yusuf AS. Dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala telah bagi tahu dengan panjang lebar daripada ayat yang keempat sehinggalah ayat yang ke-101. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Yusuf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana asbab daripada pertanyaan orang Yahudi 5 orang bertanya tentang Nabi Yusuf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengetahuan tentang Nabi Yusuf, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan surah Nabi Yusuf ini tadi kepada Nabi sallallahu, dan apabila Nabi sallallahu membacakan di hadapan orang-orang Yahudi, maka terpegunlah orang Yahudi dengan kisah-kisah cerita yang disampaikan oleh Nabi SAW yang berbentuk wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang Yahudi dia ada Taurat, dia ada pegang dengan kitab yang terdahulu, maka kisah tu telah mereka dapat daripada kitab yang terdahulu. Maka untuk menjadikan bukti kepada Nabi SAW adalah Rasul, sebab itu mereka bertanya. Jadi dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala ini, terbuktilah bahawa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai seorang Nabi lagi Rasul. Pendek ceritanya, kita hubung dalam kisah Nabi Yusuf kepada siri yang ke-13. Panjang lebar ceritanya. Apabila kita menceritakan semula dalam pengajian, jangan kita terlupa pengajian-pengajian yang terdahulu, iaitu apabila Nabi Yusuf AS telah didatangi oleh adik-beradik dia yang 10 orang, yang seorang tertinggal, bukan makna tertinggal, ditinggalkan bersama dengan Nabi Yaqub ayah mereka, iaitu Bunyamin. 10 orang telah datang kepada Nabi Yusuf sebabnya dalam keadaan kemara. Apabila Nabi Yusuf telah mentadbir mimpi daripada Raja Mesir ketika itu, iaitu Rayyan bin Walid, yang mendapat mimpi
7 ekor lembu kuruh 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus yang keluar daripada Laut Merah. Kemudiannya gandum yang hijau dimakan oleh gandum yang kering. Maka ditadbir mimpi oleh Nabi Yusuf AS kedatangan kemara, iaitu 7 tahun selepas daripada Yusuf AS dapat jadi menteri keuangan, menteri ekonomi. Bila mana kata 7 tahun awalnya, maka Nabi Yusuf AS telah memerintahkan semua rakyat, iaitu kena bercocok tanah. Tanah cocok tanah pula. Lepas tuai cocok tanah pula. Dalam masa 7 tahun bergedung-gedunglah gandum disimpan, jagung disimpan, kacang disimpan, segala keperluan sebagai makanan ketika itu ditanam oleh rakyat-rakyat dan akhirnya disimpan. Selepas daripada 7 tahun itulah maka kemarau mari, maka seluruh orang Mesir, tahun yang pertama masih lagi ada bekalan untuk makan, tahun yang kedua maka habis makanan. Sekitar orang-orang Mesir, bukan sahaja di kawasan Mesir saja, makan kepada sekalian kawasan-kawasan luar daripada Mesir sampai kepada Palestin sana pun, iaitu di kawasan kediaman Nabi Yakub sendiri dapat kemara, makanan putus. Maka hantarlah Nabi Yakub, anak dia yang 10 orang ni, minta bantuan kepada Nabi Yusuf AS supaya dapat memberikan bekalan makanan kepada mereka. Akhirnya apabila mereka sampai di sana dengan pesanan-pesanan daripada Nabi Yakub AS, kerana mereka ini adalah orang-orang yang daripada keturunan asalnya, iaitu Nabi Ibrahim. Bila kata Nabi Ibrahim AS yang kita faham kata kahwin, berkahwin dengan Sarah, dengan Hajar, tapi kebanyakannya iaitu apabila lahirnya daripada Ishak ni tadi darah keturunan Ibrahim AS, Nabi lagi Rasul dalam kecantikan tubuh, kecantikan rupa paras. Dan juga kita faham, kita cerita dah, iaitu Sarah adalah salah seorang daripada 4 orang tercantik di dunia. Dia bermula daripada Hawa, iaitu yang paling cantik sekali, kemudiannya Sarah, kemudiannya sampai kepada Fatimah radhiyallahu anha. Jadi keturunan ni tadi adalah keturunan yang cantik, rupa paras, jangak, handsome. Bila kata gitu, Nabi Ishak melahirkan anak Yakub, dan Yakub melahirkan 12 orang anak. Seorang daripadanya jadi Nabi lagi Rasul, iaitu Nabi Yusuf yang kita ceritakan ini. Kemudiannya apabila mereka nak masuk kepada Mesir, Nabi Yakub pesan supaya berpecah. Jangan masuk daripada satu pintu gerbang, masuklah pada pintu-pintu yang lain. Ketika itu, iaitu Mesir ada 6 pintu untuk masuk dalam kota Mesir. Yang berpecahlah ke 10 orang tu tadi masuk. Itu kali yang pertama. Itu juga pada kali yang kedua apabila mereka menceritakan kepada Yusuf bahawa ada seorang lagi atau adik dia tertinggal yang ditinggalkan bersama Yakub. Maka Nabi Yusuf AS faham bahawa mereka yang datang ni lah iaitu abai-abai Nabi Yusuf. Maka Yusuf beringin benar nak lihat adik kandung seibu dia, iaitu Bunyamin. Maka dia telah buat ceritanya, iaitu dia selitkan barang-barang pertama kalinya datang, iaitu bawa barang-barang tukare, barang-barang, iaitu kalau duit, kalau kata benda yang berbuat daripada emas, daripada perak, daripada besi, tembaga, maka buat pertukaran kepada Nabi Yusuf AS. Dengan banyak mana Nabi Yusuf akan bagi, iaitu 60 miskol. 60 miskol berat timbangan bagi setiap orang. Setiap orang 60 miskol akan ditukar daripada mata benda yang dibawa mari kepada Yusuf. Yusuf tukar kepada gandum 60 miskol, muatkan kepada unta ataupun kuda yang mereka naik.
Kemudian apabila mereka dah bagi tahu kata ada seorang daripada mereka tinggal bersama ayah mereka iaitu Yakub, maka Nabi Yusuf telah selitkan semula barang-barang yang ditukar tadi tu, hantar balik. Bila sampai kepada Nabi Yakub, maka Nabi Yakub terkejut. Kenapa mu tak bagi kepada pembesar di Mesir barang yang tukaran? Sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, tidak akan ambil barang yang tak sebenar. Dia patutnya penukaran tapi tak tukar, maka sebenarnya kena hantar balik. Dengan sebab hantar balik itulah, maka 10 orang ni telah berangkat semula kali yang kedua kepada Mesir. Daripada Palestin, Kanaan kepada Mesir, perjalanan yang amat jauh, panas dan sebagainya, makanan yang kurang, tapi kena hantar balik. Bila sampai kepada kali yang kedua itulah, maka mereka telah bercerita kepada Yusuf, iaitu adik dia ada, maka Yusuf telah bagi tahu kata, mu kelik semula, kami akan bagi semua kenderaan ni tadi, unta-unta ni dengan setiap orang dapat 60 miskal, maka dimuatkan kepada 10 ekor unta. Tapi Yusuf bagi tahu, kalau mu bawa mari pula sore pada adikmu, nanti kami akan bagi 60 miskal untuk adikmu pula. Maka bila mana sampai kepada ayah mereka, bagi tahu kepada ayah Yakub tu tadi, bila bawa mari adik, maka Yakub pun kata, mu kalau bawa pergi adik, nanti akan jadilah serupa Yusuf, yang bermakna kata mu telah bawa mari bermain sama kamu, tetapi akhirnya kamu kata kena makan dengan serigala. Darah yang dilumurkan kepada pakaian Nabi Yusuf, darah yang kazib, darah yang dusta, ambil daripada kambing-kambing, setengah riwayat kata ambil daripada ayam-ayam, lumur kepada baju Nabi Yusuf, royak kepada ayah dia, kata Yusuf telah dimakan oleh serigala. Maka Yakub faham, kerana Yakub adalah Nabi, Yakub adalah Rasul, dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang riwayat kata Nabi Yakub telah bermimpi berjumpa dengan malaikat maut. Malaikat maut maka tanya pada malaikat maut, wahai malaikat maut, mu ni dengan sebab hati Nabi Yakub kehilangan Yusuf ni tadi, dia tanya pada malaikat maut, wahai malaikat maut, mu ni ada sungguh kedak mu ambil nyawa anak aku Yusuf? Maka malaikat maut kata, aku tak ambil lagi Yusuf, aku tak ambil nyawa dia lagi. Maka tersediklah dalam hati Yakub bahawa Yusuf tak mati lagi. Tapi Yakub tak tahu di manakah Yusuf berada. Bila kata gitu, bila mana Bunyami telah diajak supaya adik-adik kakak-kakak dia bersama untuk pergi kepada Mesir, akhir sekali dengan desakan daripada 10 orang anak tu tadi, ayah pun menjadi serba salah, maka ayah bersumpahlah, dia serahkan diri anak dia tadi, dan bertawakallah Nabi Yakub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka serahkan 10 orang ni bawa pergi Bunyami. Apabila sampai kepada Mesir, maka Bunyami telah bersama dengan adik-beradik dia masuk kepada pintu yang berlainan juga, kemudian masuk kepada istana Yusuf AS, maka masuk daripada situ pun berlainan pintu juga. Kemudian Yusuf AS sambut mereka sebagai tetamu hormat, orang-orang yang dapat kemuliaan daripada pembesar Mesir, iaitu Nabi Yusuf AS. Maka mereka telah dijamu makan. Jamu makan ada 6 hidangan. Maka bila kata 6 hidangan, 2 10. Ada setiap saya lagi hidangan, iaitu Bunyami duduk. Kenapa mereka tak duduk sekali dengan Bunyami, tinggalkan seorang lagi bersama yang 10 orang lagi, abai-abai dia duduk sore, tapi yang sore tu beralih duduk dengan Bunyami? Kenapa mereka tak duduk lagu tu? Sebab mereka benci dengan Bunyami. Bunyami dan Yusuf mereka benci, kerana Bunyami dan Yusuf adalah adalah daripada kandungan yang satu, daripada mek yang bernama Rohil. Rohil yang pertama sekali apabila Yakub sampai kepada kampung pak saudara dia tu, tengok anak dia ada 2 orang, Lia dan Rohil. Jadi Rohil adalah yang paling cantik, iaitu adik. Maka Nabi Yakub nak kahwinlah dengan Rohil. Tapi
mak saudara dia kata tak boleh, orang sini tak boleh kahwin dengan adik, kena kahwin kakak dulu. Maka kahwinlah dengan kakak. Kahwin dengan kakak, Lia dia kurang cantik. Maka kahwinlah dia dengan Lia, kemudian kahwin pula dengan Rohil. Kakak dengan adik. Kita tak boleh. Kita syariat kita tak boleh, tapi syariat mereka dulu boleh kahwin. Daripada Rohil itulah lahirlah dua orang, Bunyamin dan Yusuf ni tadi. Bila kata hidangan tak diduduk bersama dengan yang abang-abang dia, maka Yusuf tengok kesian, minta izin kepada adik-beradik dia tu tadi, yang ni tinggal seorang, maka aku duduk sekali dengan dia makan. Maka duduk dah situ, renung tengok muka kepada Bunyamin. Bunyamin kata, kalaulah abai aku ada, nescaya abai aku akan makan sekali dengan aku. Sedihnya Bunyamin. Kemudian Yusuf buat plan, perancangan, iaitu dia telah sediakan bilik. Riwayat dalam kitab Ibnu Katsir bagi tahu kata sediakan rumah. Ada rumah, 6 biji rumah, mana dalam satu rumah ataupun satu bilik tu tadi dua orang, maka ada satu rumah lagi ataupun bilik, iaitu kena Bunyamin seorang. Maka di situlah Yusuf alaihissalam ambil peluang masuk dalam rumah dan bilik Bunyamin dan menceritakan, ambil khabar bagaimana sebenarnya Bunyamin ni tadi, kisah ayah, kisah adik-beradik. Maka Bunyamin telah cerita bahawa kata dia ada mempunyai kakak dia telah hilang, dikatakan telah dimakan oleh serigala. Maka sedihnya Yusuf bila mendengar, dan dia beritahu kata, kami ada ayah kami, mata dah jadi putih dah kerana merindukan Yusuf, menangis tak berhenti-berhenti, maka mata dia telah jadi putih. Maka di situlah Yusuf tak boleh tahan, akhirnya Yusuf memberi khabar bahawa kata dia adalah sebenarnya Yusuf. Dakaplah berdua tu tadi, berpeluklah, berciumanlah, cium lelaki sama lelaki, adik-beradik, bersiuman, berpelukan. Akhirnya bagi tahu kepada Bunyamin, aku akan buat perancangan, iaitu aku akan selitkan satu mangkuk ataupun satu bekas, iaitu ke dalam bekasanmu, maka mu balik nanti akan dipegang, akan ditangkap. Maka sebenarnya itu adalah helah supaya kamu akan duduk dengan aku, dan daripada situlah aku akan buat helah supaya ayah Yakub tu tadi, ayah yang dirindu tu tadi, akan bersama dengan kakak-kakak dia, akan mari bersama dengan mereka tu tadi ke istana di Mesir nanti. Kemudian katanya di sini kita hubung dalam pengajian kita baru nak cerita. Panjang lebar, sebabnya kita jangan terlupa kisah. Falamma jahazahum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhih thumma azana mu'azzanun ayyatuhal airu innakum lasyarikun. Maka tatkala ia membekalkan mereka dengan bekalan makanan yang mencukupi keperluan mereka yang 10 orang itu tadi, sekali dengan Bunyamin, iaitu 11 orang. Lalu ia meletakkan, siapa yang letak? Iaitu Nabi Yusuf alaihissalam, bijana takaran ataupun setengah riwayat kata gelah, mangkuk minuman bagi Yusuf alaihissalam atas wajah mangkuk kerajaan. Ada mohon, ada tanda bahawa itu adalah hak kerajaan Mesir. Bijana minuman raja di kenderaan saudaranya Bunyamin. Kemudian menyerulah seorang penyeru, wahai orang-orang kafilah, sesungguhnya kamu adalah pencuri. Bila mana Yusuf alaihissalam telah suruh menteri dia, riwayat yang lain kata suruh orang-orang bawah dia, Yusuf sendiri tak buat, orang lain sumatkan dalam karung bekalan Bunyamin. Maka Bunyamin telah bawa kenderaan tadi, keluar sekali dengan adik-beradik dia yang 10 orang. Riwayat yang katakan bahawa kata baru lepas daripada pintu gerbang masuk Mesir saja, maka Yusuf telah panggil orang dia, pergi kepada kafilah yang bawa bekalan balik tu tadi, pergi sergah, bahawa kata mangkuk raja hilang dah. Maka orang ni pun menyeru, hei orang-orang kafilah, sesungguhnya kamu adalah pencuri.
qalu wa aqbalu alaihim maza tafkidun. Mereka bertanya sambil mengarah kepada orang tadi tu. Kena pergi kot tu. Bila orang tu pakai meluik dari belakang tu, pakai paling tengok. Kau mana? Orang tu, orang menteri yang menurut mereka tu, apa benda yang kamu hilang? Hilang ke apa? Qalu nafkidu suwa'al malik waliman ja'a bihi khimlu ba'ir wa ana bihi azim. Orang menteri itu pun menjawab, kami kehilangan cupok raja, mangkuk raja, gelas raja, dan siapa yang memulangkannya akan diberi makanan sebanyak muatan seekor unta. Siapa kalau boleh temu ni duk pia hantar balik, maka kami akan bagi 60 ausuk pula dah gandum dengan seekor unta, hadiah pula, boleh bawa kelik. Tapi kena cari dulu mangkuk sukate cupak tu tadi duk mana. Tapi cerak dah puakmu, sebab puakmu ni adalah orang yang bersama dengan Yusuf, iaitu menteri besar bahagian ekonomi, bahagian Turki. Jadi mana kata mu saja yang ada boleh masuk dalam istana. Lepas tu bagai tu duduk dalam istana, bagai tu hilang, tak ada orang lain dah, puakmu. Bila kata puakmu ni kena cari. Tapi kalau dah temu, maka nak bagi unta, bagi makanan yang 60 ausuk tu tadi, bersama boleh bawa kelik. Lepas tu sebanyak muatan seekor unta, dan akulah yang akan menjamin pemberian tu, kata orang yang bawa mari berita tu tadi. Aku jamin, cerak nanti kalau temu aku nak beri. Sini. Di sini kalau kita tengok dalam kisah sini, ini orang panggil jamin. Kita ni kalau kita zaman sekarang ni orang panggil ada buat jamin tak? Jamin. Supaya halim kita. Beli motor kena ada orang jamin. Beli kereta kena ada orang jamin. Maka jamin, orang penjamin ni lah. Ni tengok cerita Nabi Yusuf lagi dah ada cerita orang penjamin. Jadi kata orang penjamin ni tadi, dia boleh menjamin. Tapi bila mana kata dia dah sanggup menjamin, dia nak kata hari ni aku tak sejamin dah, tak boleh dah lah. Pasal dia ikrar kata dia sanggup menjamin, dia kena menjamin sampai bila-bila. Tiba-tiba kalau masalah kita beli kereta, kita tak boleh bayar. Tak boleh bayar, sampai kadang-kadang tak boleh bayar satu karuk, selagi kita pergi jual, maka borisat company pergi cari kereta, tarik balik. Lepas tu tanya orang yang menjamin siapa, kena bayar balik kau mana. Jadi orang yang nak menjamin ni, dia kena kenal lah siapa yang dijamin tu tadi. Lepas tu bila kata sanggup menjamin tu tadi, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna syariqin. Mereka yang 10 orang sekali dengan Bunyamin 11 orang, mereka berkata, demi Allah sesungguhnya kami sedia mengetahui bahawa kedatangan kami ni ke bumi Mesir ni bukanlah untuk membuat kerosakan. Kami ni bukan orang jahat, tak mencuri, bukanlah daripada golongan kami yang mencuri cupak takare tu tadi, bukan buat kami. Pak kita faham dulu lagu mana? Demo ni semua sanggup nak bunuh kepada Yusuf. 10 orang ni tadi. Ketika tu Bunyamin juga tak turut sekali. Bunyamin tinggal bersama dengan Nabi Yaqub. 10 orang ni plan nak bunuh bunuh. Tapi abai dia yang tua sekali. Zubair. Nama Zubair. Jadi Zubair ni lah abai tua kali, kita jangan bunuh kita bor dia dalam telaga. Nakkan gapo sebenarnya? Kita ni supaya nakkan perpisahan di antara Yusuf dan ayah kita Yaqub tu ya. Yaqub berdoa sangat, kasih sangat pada Yusuf ni. Baik tu dia tak padu dengan kita, dia tak kasih pada kita. Deki dia adik-beradik. Maka abai dia yang tua ni lah. Setengah riwayat kata bukan yang tua ni, yang 3, yang keempat. Tapi bila mana kata abai dia dah kata gitu, pakat muafakat belaka, letak dia dalam telaga tu tadi. Situ. Maka abai dia tadi, orang panggil di antaranya yang berkata ni tadi. Semua ni tadi berpakat kata kami bukan mencuri.
Ni walaupun kami dia tak ada ayat lagu tu, mana kata dulu dia jahat, tapi dalam segi jahat situ je, jahat dari segi benci kepada adik dia ni iaitu Nabi Yusuf. Tapi dalam masalah ni dia tak jahat, dia kata kawin tak curi. Tak curi. Dulu tu rahsia sampai kepada Nabi Yakub sendiri pun tak tahu, dia tak pecah rahsia tu tadi. Lama sampai Yusuf duduk di Mesir, umur dia dekat 50 dah. Waktu dia duduk dalam telaga tu 13 tahun. 13 sampai 50 berapa tahun? Tak pecah lagi. Dalam 10 orang simpan rahsia. Biar pecah perut, jangan pecah mulut. Pandai buat yo. Qalu fama jazaohu in kuntum kazibin. Maka menteri iaitu Nabi Yusuf alaihissalam telah bertanya, maka apakah balasan? Balasan pencuri jika kamu berdosa. Mu ni kata mu tak curi dah, tapi kalau cerak kami cek, kami periksa dalam bekale kantong-kantong gandum yang kamu buat kelik ni tadi, ada mangkuk cupak ni tadi mu nak buat minum. Sebab apa Nabi Yusuf tanya lagu tu? Sebab puak ni mari daripada Palestin. Kanaan. Maka Nabi Yakub ketika tu jadi nabi, jadi rasul, maka dia ada syariat situ. Di sini di Mesir. Maka Mesir ni dia ada undang-undang, tidak ada nabi ketika tu. Jadi mana kata undang-undang dia suku. Bila kata suku, di Mesir undang-undang dia lagu mana? Iaitu siapa yang mencuri akan dibunuh. Satu lagi, kalau dia mencuri, maka apa yang dicuri itu akan digandakan 2 kali ganda. Kalau curi 100, kena bayar 200. Hantar balik boleh, tapi kena tambah pula 100 lagi, jadi 200. Yang pertama tadi kena bunuh. Adapun syariat bagi Kanaan iaitu Palestin, Nabi Yakub, siapa yang mencuri, maka orang yang mencuri itu tadi kena jadi hamba, kena duduk dengan orang yang dicuri tadi tu. Selagi mana orang yang dicuri tak redha, maka orang tu tak boleh lepas. Lama masa kena duduk sekali dengan orang yang dicuri itu tadi. Maka Yusuf telah tanya, "Pas nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana?" Balasan lagu mana? Jazaohu kazalika najzil zalimin. Maka mereka menjawab, balasannya siapa yang didapati benda tu di kantongnya, di kenderaannya, maka dialah sendiri yang didapati benda itu di kandungnya, maka dialah sendiri yang menjadi balasan. Demikianlah kami balas kepada orang-orang yang zalim. Puak dia sendiri royak. Puak dia sendiri royak. Fabada'a bi'ayatihim qabla wi'a'i akhi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi kazalika kidna li Yusuf ma kana liya'khuza akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli zi ilmin alim. Maka Yusuf pun mulalah pesak tempat-tempat barang mereka sebelum memeriksa tempat barang saudaranya, iaitu dia pesak abai dia dulu, tak pergi kepada Bunyamin lalu dah, pesak abai 1, 2, 3, 4, 10 sampai kepada 10, barulah dia nak pesak barang yang ada di kenderaan Bunyamin. Kemudian ia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan barang saudara kandung dia, iaitu Bunyamin. Demikianlah kami berjayakan rancangannya Yusuf untuk menyampaikan hajat Yusuf. Jadi kirananya tidaklah ia akan mendapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja, walaupun raja ketika tu kita royak dah dulu dah, iaitu Rayyan bin Walid ni tadi pia ni. Nabi Musa, Fir'aun ni pia Fir'aun. Kita royak dah dulu perpecahan daripada berlaku Nabi Soleh, Nabi Hud dulu cerita dia pecah-pecah kaum ni tadi, pecah-pecah umat ni berpecah sampai kepada peperangan
Peperangan di Palestin sahaja. Sehingga sampai beralih masuk kepada Mesir. Orang-orang daripada Babylon, orang-orang daripada Kanaan ni tadi perintah balah dengan orang Mesir. Orang Mesir Allah, mereka jadi raja. Raja ni lah orang panggil raja yang akhirnya beriman dengan Allah SWT. Lepas pada ni cerita tentang Yusuf, adik-beradik Yusuf pula jadi raja ketika tu. Orang panggil atas wajah hakim. Lepas daripada hakim itulah baru jadi Raja Malik atas wajah Fir'aun tu tadi. Barulah turun pada Nabi Musa AS, raja yang zalim, iaitu Fir'aun tu tadi. Jadi waktu ketika Nabi Yusuf ni, iaitu raja yang tak ada zalim sangat, tak ada menzalimi sangat. Akhir sekali cerita Nabi Yusuf dalam tafsir, iaitu Rayyan ni tadi, akhirnya dia beriman. Ini cerita ni belakang nanti cerita bagaimana Zulaikha patah kelik semula, jadi tua, jadi kedut dah. Tapi Yusuf salut muka dia, sehingga kan muka jadi berseri semula. Akhirnya diperintahkan supaya berkahwin semula dengan Nabi Yusuf, Zulaikha ni. Akhir tu barulah akan lahirlah Nabi daripada keturunan Zulaikha dan Yusuf. Tu nanti cerita belakang. Lepas tu bila kata gitu, bila kata dia cek ada di kenderaan Nabi Bunyami, maka cek ada di kenderaan Bunyami, tidaklah ia akan dapat mengambil. Yusuf ni ambil cara raja, nak merintah raja zalim. Ambil. Mana kata Bunyami duduk sini, perak klik. Tak boleh buat lagu tu. Tak ada tak ada sebab nak buat lagu tu, tak boleh. Atas wajah kuasa raja pun tak boleh buat lagu tu. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada Nabi Yusuf buat cerita lagu ni. Nabi Yusuf ni tadi selitkan baris tu tadi, itu adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjayakan hajat Yusuf, iaitu nakkan ayah dia tu tadi. Ayah dia Yakub boleh mari, adik-beradik dia boleh mari. Seperti mana yang kita dah tahu cerita asalnya, awalnya, iaitu Yusuf bermimpi semua bintang-bintang dan bulan dan matahari sujud kepada aku. Maka ayah dia pun kata jangan cerita pada siapa-siapa. Ketika tu Bunyami ada. Bunyami lah yang cerita, royak pada adik-beradik yang lain. Tu adik-beradik yang lain tu deki tu. Maka semua tu nanti akan sujud kepada hormat, sujud kepada Nabi Yusuf lek belakang tu nanti. Jadi bila kata gitu, nak atas wajah raja nak buat tak boleh. Kecuali jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan ilmu pengetahuan, kami tinggalkan pangkat kedudukan siapa yang kami kehendaki. Allah Ta'ala dia kata, Allah Ta'ala nak tinggikan siapa, maka Allah Ta'ala boleh tinggikan. Inilah caranya yang mana Allah SWT meninggikan Nabi Yusuf dengan ilham kenabian. Dan kita faham bahawa kata Nabi Yusuf dia dapat lantik kenabian, iaitu dalam penjara. Dan dia dapat alamat-alamat sebelum daripada jadi rasul, jadi nabi, ketika dia kecil lagi. Bagaimana nabi kita, nabi-nabi yang lain begitulah. Allah Ta'ala jaga daripada kecil, dapat ilham. Nabi kita sebelum daripada dia jadi rasul, umur dia 8 tahun, dia nampak ada Jibril mari belah dada dia, cuci. Dia nampak dah. Mana kata benda yang gaib tu tadi, nampak dah. Kami tinggalkan pangkat kedudukan siapa yang kami kehendaki, tinggikan. Dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan Allah Ta'ala tinggikan. Dan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Walaupun ketinggian orang pandai tak mana, maka Allah Ta'ala kata ada lagi orang yang lebih mengetahui, yang lebih tinggi ilmu pengetahuannya. Sikit lagi. Qalu in yashrik faqad syaraka akhul lahu min qabl fa asarraha Yusuf fi nafsi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Mereka pun kata kalau dia Bunyamin ni mencuri, maka tak jadi pelik kau mana? Kerana sesungguhnya saudara kandungnya, siapa tu? Iaitu Yusuf lah, pernah juga mencuri dulu. Cerita dia panjang. Dalam kitab ni, dalam tafsir ni tak ada royak. Kita tengok dalam tafsir yang lebih besar, ada royak biano apabila mek kepada Yusuf
Rohel mati. Rohel mati selepas dia beranakkan Bunyamin. Bermakna Bunyamin kecil-kecil lagi. Lepas tu Rohel mati. Bila Rohel mati, siapa yang pelihara semua ni? Yakub seorang. Lepas tu Lia ada, isteri dia yang kedua ada. Lia pula dia ada hamba dia. Hamba dia tu jadi isteri kepada Yakub juga. Rohel ni pun dia ada hamba. Hamba ni pula dia merdekakan jadi isteri kepada Yakub juga. 4 orang isteri Yakub ni. Tapi bila Rohel mati, pakai nak pelihara. Demo nak pelihara anak demo. Yang kita ceritanya. Lia ada 6 orang anak. Rohel ada 2 orang anak. Lepas tu 2 orang lagi hamba ni tadi 2 orang anak. Jadi 4 orang. Jadi 12 orang. Bila kata gitu, ayah ni tadi, Yakub ni tadi nak serah kepada anak yang 2 orang ni, Bunyamin dengan Yusuf ni pada mek yang lain tu. Orang panggil mek apa mek tiri dia. Mek tiri nak beri yang lain. Godel demo tadi lah. Piara tak supo. Anak dia ada dah. Lepas tu nak piara anak ni pula. Jadi orang panggil akan jadi perpisahan kasih sayang. Anak dia kasih, anak ni dia tak kasih pasal ibu lain. Maka situ Yakub telah ambil adik dia. Adik kepada Yakub panggil mari tolong piara Yusuf dan Bunyamin. Bila kata piara Yusuf dan Bunyamin, kerana dia ni orang panggil asing daripada Yakub, maka dia telah mari, dia telah bawa berhala, tokong buat daripada, riwayat kata buat daripada perak, riwayat kata buat daripada emas. Maka letaklah pada bucu rumah, maka dia sembah Yakub dakwah kepada Islam. Bila kata gitu, Yusuf ni tadi dia kecil lagi, tapi dia tengok ayah dia mengajar tauhid, jangan menyungutukan Allah. Tapi ni mek tiri yang piara dia ni, tengok duk ambil tokong. Maka dia telah ambil tokong ni, curi. Rupa kata curi, ambil dia pergi patah. Supaya apa ya? Tok dia dulu. Siapa? Ibrahim. Tok ayah, tok tot. Gapo tak tahulah dah. Sebut atas tu. Maka Ibrahim dulu takir tokong sakut besar kali. Ni Yusuf lagu tu juga ambil. Berhala ni tadi binasakan. Maka situ geger. Siapa ni tadi? Tahulah kata Yusuf buat rekan. Bila kata Yusuf buat rekan, ni lah dia kata, tengok tak ada pelik ni Bunyamin dia mencuri ni. Kakak dia mencuri juga dulu. Mana cerita je, iaitu bila dia curi berhala tokong mek tiri dia tu tadi. Kakak adik kepada anak dia, orang panggil mak saudara dia, tokong tu tadi. Maka Yusuf pun menyembunyikan perasaan dia. Yusuf tahu tak? Dia tahulah dia ada uang. Bila kata 10 orang ni cerita semula, kakak dia tu, kakak dia mati tu buat ni dah, mencuri juga ni ni pun curi supaya tu dah. Kata kepada Yusuf dulu. Yusuf ni depan Yusuf dia kacing gigi dah. Tapi dia simpan dalam hati. Puak ni. Pecah lagi keburukan Yusuf tu, royak lagi. Mana kata Yusuf tak ada dah, tapi royak lagi. Yusuf pun menyimpankan perasaannya dan tiada menyatakan kepada mereka tu. Tak ada royak, duk dia Yusuf. Sambil berkata dalam hati, kamulah yang lebih buruk keadaannya. Puakmu lah sebenarnya yang buruk. Aku duduk bersama dengan ayah, mempecek aku, boh dalam telaga, dalil lagi, tak ada gapo pecek pakai telanyai bulat aku dalam telaga nu. Mulah puakmu sebenarnya teruk kali. Aku nu buat dalil supaya bertuhankan Allah, sebab itu aku buat lagu tu. Tapi Yusuf dia tak keceklah hati. Dan Allah yang amat mengetahui akan apa yang kamu katakan itu. Mu nak kata lagu ni sebenarnya Tuhan lah yang tahu. Kemudian kata, qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikha. Ni cerita bahawa kata Yusuf nak pergi dah ni Bunyamin ni. Ni pun kata dah lah, tak boleh pergi weh. Ayah duk tinggal di Kanaan, Palestin jauh ni kasih dah. Yusuf tak ada, dia kasih dengan ni dah yang seorang ni Bunyamin ni.
Dia tua dah, dia tak gerak dah, mata dia pun tak buta dah. Lepas tu kami biasa janji dah dulu, akan jaga Bunyamin ni, akan buat kelik. Tapi mu nak pergi ni, siap dah lah. Tu yang nanti belakang ceritanya, iaitu kakak dia yang tua Jong. Bunyamin pergi masuk dalam istana, yang ni duk mutar, duk luar istana. Sanggup tunggu sampai cari jalan untuk bertemu dengan Yusuf, bertemu dengan Bunyamin untuk ajak Bunyamin kelik, lepaskan Bunyamin. Sanggup. Kalau tak lagu tu, ikutlah ke Tuhan nak buat aku lagu mana, buatlah, sebab aku janji dengan ayah dulu dah. Takkan buat gapo khianat kepada Bunyamin ni, melainkan kalau telah kami dikepung, dibunuh dan sebagainya. Janji dah dulu nak lepaskan Bunyamin bersama dengan kami. Lepas tu aku tak jong dah nak kelik, buat mu kelik lah, royak ke ayah lu. Tu yang lepas pada ni lah Yakub mari nanti lepas pada Yusuf, hantar baju dia kepada Nabi Yakub. Wallahu alam. Kita sambung lagi akan datang pada siri yang ke-14.